Sebab itu kita kena ingat, bila kita menimbulkan fitnah atau kita melemparkan satu tuduhan, walaupun kita dalam keadaan beremosi, walaupun benda itu benar pun, kita kena jaga sikah kita dalam percakapan kita. Oh, aha, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Malaysia yang telah melindungi negara kita dari segi aspek keselamatan, dari aspek ancaman yang berlaku di negara kita. Dan alhamdulillah, negara kita adalah antara negara yang jauh daripada, maksudnya jenayah yang banyaklah yang berlaku di Malaysia. Apa yang saya rasa terkesan dengan apa yang saudara Asri, mungkin merupakan sahabat ataupun kawan kita, yang di mana pemilik Hot Burger, yang di mana di mana kita tahu beliau melalui fasa ancaman, yang di mana ancaman besar setelah beliau telah memviralkan video berkenaan dengan kedai mesin judi yang ada di Sungai Buloh, yang menyebabkan terpalit dengan semua pasukan polis yang terlihat seperti tidak melakukan tugas dan tanggungjawab. Jadi apa yang saya rasa, saya mohon kepada saudara Asri dan juga kepada rakan-rakan beliau untuk memberikan penjelasan ke atas apa yang berlaku terhadap tuduhan dan lemparan berkenaan dengan mengatakan pasukan polis tidak berakhlak, tidak menunaikan solat subuh berjemaah bersama isteri, anak-anak. Jadi ini adalah satu, saya tidak faham, saya tidak pasti sama ada beliau dalam keadaan dengar tak? Clear tak? Dengar tak? Clear tak? Okey. Saya tidak pasti, sekejap Dengar tak? Dengar? Dengar tak? Jadi apa yang saya rasa terkesan ialah, saya pun keluarga polis, bapa mentua pun polis, adik ipar pun dua orang pun polis, dan atuk saya pun polis. Jadi rakan-rakan saya pun polis, dan juga sahabat dalam semboyan juga kebanyakan pasukan polis dan juga pasukan Angkatan Tentera Malaysia, komando dan sebagainya. Jadi ada benda yang saya rasa mungkin saudara Asri yang kita kasihi supaya buat satu penjelasan berkenaan dengan saya yakin yang berbahagia Toki, Datuk Nazim Johan, yang merupakan orang yang telah mendidik saya, dan juga orang yang telah mengajar saya, yang banyak menasihati saya, dan juga saudara kekanda
Ustaz Mazizi berada di samping beliau mungkin tidak pun mungkin terkejut dengan apa yang disampaikan oleh saudara Asri dalam keadaan mungkin dia dalam keadaan excited ataupun gabra kan, dalam mungkin tak pernah buat live sebelum ni, tak pernah bercakap di depan maksudnya media kemungkinan soalan-soalan yang diberikan itu menyebabkan beliau tidak mempunyai idea dan bercakap dalam keadaan somborono. Jadi saya harap saya yakin Toki dan juga Ustaz Mazizi tidak tahu dan tidak tahu menahu kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Asri. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang apabila berada di samping terpalit sama dalam keadaan itu. Jadi mohon kepada saudara Asri betulkan perkara ini kerana ia akan mencemarkan nama baik Persatuan Pengguna Islam Malaysia, yang di mana saya pernah berkhidmat di dalam Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan mereka akan mengkaji segala aspek sebelum membuat kenyataan di media, khususnya lagi Datuk Ki lah, Datuk Nazim Johan, yang kita faham beliau adalah seorang pejuang yang memperjuangkan hak pengguna di Malaysia, tidak kira bangsa, tidak kira kaum, dan banyak memperjuangkan isu-isu halal dan haram, perjudian, benteras perjudian, aktiviti haram. Dan kita pasti beliau tidak ada tahu menahu mungkin pada peringkat awal hanya untuk membela membela saudara Asri dan juga Ustaz Mazizi juga yang saya kenali. Beliau telah banyak mentarbiah anak-anak muda yang terlibat dengan gangsterism, dadah dan sebagainya, yang kita tahu beliau telah banyak memulihkan dengan izin Allah. Jadi bila cakap macam tu mungkin menyebabkan terpalit sama dengan keadaan yang di mana kita tahu muka-muka ikon Ustaz Mazizi, Toki, yang telah banyak membantu masyarakat, banyak memperjuangkan hak masyarakat lebih daripada 20 tahun. Jadi saya harap saudara Asri tolong betulkan keadaan, kerana ramai yang telah tag saya, sahabat-sahabat saya OCPD pun ada tag saya, kawan-kawan anggota polis pun, pasukan-pasukan polis, dan juga tentera juga, ATM, dan abang ipar saya juga adalah tentera. Abang ipar saya juga adalah major di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Jadi banyak yang terkesan sangat-sangat. Kita harap kalau sebut itu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan salat, ini adalah rahsia. Kita pun sedia maklum walaupun saya bukan orang soleh. Sebab itu kita kena ingat, bila kita menimbulkan fitnah atau kita menembarkan satu tuduhan, walaupun kita dalam keadaan beremosi, walaupun benda itu benar pun, kita kena jaga sikah kita dalam percakapan kita dalam hidup. Walaupun Allah dah letakkan syariat hidup kita dalam Islam, kena solat 5 waktu, kena banyak membaca Al-Quran siang dan malam, banyakkan salat sunat. Tapi Allah tengok kepada apa? Allah tengok kepada hati kita. Allah tak tengok kepada amalan kita, sebab Allah tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah. Kita yang perlukan Allah. Jadi bukan Allah perlukan kita. Sebenarnya kita salat untuk diri kita. 5 waktu yang kita salat sehari semalam tu adalah untuk diri kita. Kita perbanyakkan salat sunat tu adalah untuk diri kita. Kita banyak baca Quran tu adalah untuk diri kita. Bila kita berzikir adalah untuk diri kita. Dan Allah tak tengok pun. Kalau kita hidup 60 tahun, 70 tahun hidup, kalau kita baca Quran ke, kita salat, Allah tak tengok. Allah tengok apa? Itu adalah proses untuk kita membentuk hati. Itu adalah proses untuk kita membentuk hati. Rahmat Allah ni, kalau kita lihat, orang yang masuk syurga ni bukanlah kerana amalan dia puluhan tahun, bukanlah kerana dia beramal, kerana Allah tengok dia dengan kasih sayang Allah dan rahmat Allah nak bagi pada dia, dan masuk syurga tu dengan rahmat, dengan keredaan Allah pada dia, pada diri kita. Jadi Allah ni kadang-kadang mungkin 60 tahun kita solat, Allah tengok satu je solat kita ni. Allah tengok yang satu solat kita itu, Allah nampak dengan penuh insaf. Mungkin kerana satu waktu solat kita, mungkin kita solat isyak pada waktu itu, kita salat dalam keadaan menangis-nangis, mohon keampunan dalam keadaan penyesalan. Kerana itu Allah bagi rahmat, Allah berikan rada, maka itulah sebab kita masuk ke dalam syurga. Jadi kita tak bolehlah rasa diri kita ni alim, warak dan sebagainya. Walaupun kita dalam keadaan marah sekalipun, kita kena tengok pasal
Saya tak kata bapa mentua saya baik, tetapi bapa mentua saya salatnya jaga 5 waktu, rajin bersedekah, rajin bantu orang, banyak bantu, berkhidmat untuk mak mentua saya yang sedang sakit dekat 7 tahun. Kita tak kata dia baik, tetapi bila sebut pasukan polis ni, kita rasa macam sedih lah. Pasal yelah, salah satu contohnya bapa mentua saya. Bapa mentua saya ni memang jaga mak mentua saya lebih dah 7 tahun. Mak mentua saya stroke, sakit, tak boleh bangun. Setiap kali nak pergi tandas, nak makan, nak apa, semua kena berdukung. Nak keluar jalan kena berdukung. Bapa mentua saya ni yang kecil tu, yang samanya tubuh badan lebih kurang macam saya, hari-hari buat kerja tu, bangun tengah malam. Jadi saya rasa belum tentu orang yang salat boleh buat perkara tu. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Mungkin orang ni salatnya banyak, solat sunatnya banyak, baca Qurannya banyak, tetapi pengorbanannya tidak sebegitu. Mungkin ada orang yang solatnya 5 waktu saja, tetapi sebab dia punya pengorbanan kepada ibu bapa, kerana pengorbanan dia kepada isteri, anak-anak, Allah Subhanahu Wa Taala tengok kepada situ. Ada orang ni dia hanya beramal sedikit, tetapi kerana dia hidup maafkan orang siang dan malam, dan dia juga minta maaf bila dia buat salah, Allah tengok kepada itu satu kebaikan dia, dan Allah masukkan dalam syurga. Jadi kita kena ubahlah. Saya mohon supaya saya anggap seperti abang lah, saudara asri, supaya lihat benda ni. Kita kena perbetulkan perkara ini, dan saya menyokong anda, dan tak ada salahnya. Saya selalu cakap, kalau kita buat salah 1000 kali pun, Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang mohon maaf. Jadi kalau kita boleh mohon maaf, itu adalah satu kemenangan pada diri kita. Kerana apa? Kerana kita mohon maaf. Pasal ini bukan benda perkara main-main. Pasal pasukan polis ni terlalu ramai, dan kita juga dijaga. Kemungkinan yang disebut itu mungkin 1% ataupun 0.5% daripada seluruh pasukan polis. Dan kita tak pasti sama ada esok lusa dia berubah dan bertaubat. Dan kemungkinan juga ada juga pasukan polis yang tak boleh nak solat subuh berjemaah kerana bertugas lebih daripada 48 jam. Kita tahu pegawai penyiasat kalau menyiasat kes ni sampai 3 hari, 4 hari tak balik rumah. Kadang-kadang hari kelahiran isteri pun tak boleh nak sambut. Kadang-kadang isteri dekat hospital pun waktu nak bersalin pun tak boleh nak tengok. Kita tahu. Jadi saya mohon supaya tengok benda ni, kita sama-sama muhasabah diri. Mungkin saya faham keadaan waktu itu, kita dalam keadaan gairah kan untuk menyampaikan sesuatu. Kita juga kena tengok banyak jenayah-jenayah yang berlaku di seluruh dunia. Kita antara yang tidak terlalu jenayah kita tak terlalu tinggi, dan kita tahu perjudian ni ada di seluruh dunia, seluruh negara. Dan bukan mudah untuk menghapuskan judi kerana mereka ini lebih aktif daripada kita. Mereka mempunyai kewangan yang besar. Diorang mempunyai keuntungan berbilion di seluruh negara, dan mereka mempunyai pasukan mereka sendiri. Toke-toke judi ni, diorang ni bukannya main-main. Macam Along sendiri, mereka mempunyai rangkaian yang sangat besar. Untuk menghapuskan Along ini memang bukan perkara yang mudah. Ia perlukan kerjasama antara pasukan polis, pasukan immigration, pasukan SPRM, perlukan pasukan jeeps dan sebagainya untuk bekerjasama dengan masyarakat dan juga NGO untuk menghapuskan judi. Jadi insya-Allah saya minta kepada sahabat ataupun abang Asri tolong buat sesuatu buat permohonan maaf, dan saya yakin beliau sudah berjumpa dengan Tan Sri IGP, iaitu Ketua Polis Negara kita. Jadi seharusnya perlu mengawal dalam keadaan menyampaikan sesuatu sebab banyak sangat sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang telah hantar pesanan kepada saya dan rasa terkesan dan merajuk. Ada yang sampai tak boleh tidur malam, yang bertugas di khidmat di Balas Poli Jinjang. Ada OCPD yang hantar mesej pada saya, sahabat tolong tengokkan ni, apa ni kenyataan sebegini. Jadi jangan kita, yalah, saya tidak mahu menyimpan saya tidak mahu menyiram api yang sedang merebak. Saya tidak cuba untuk tambahkan api itu supaya merebak. Saya cuba untuk menyiram air supaya ia tidak merebak besar. Tapi saya juga perlu buat kenyataan kerana ini melibatkan maruah
maruah pasukan polis dan maruah pasukan Angkatan Tentera Malaysia, yang di mana kita boleh saya puji semangat Abang Asri, saudara Asri, yang berani dalam cuba untuk memberi satu kerjasama dan juga telah menyebarkan, tularkan video berkenaan judi, kerana itu menyebabkan supaya banyak masyarakat untuk bertindak berani untuk bekerjasama dengan pihak polis, pasukan polis untuk menutupi semua pusat-pusat judi yang telah memberi ancaman besar kepada negara kita, kerana kita tahu longkang yang kecil judi ni boleh menyebabkan seluruh banglo bermasuk dekat situ, perniagaan boleh masuk kat situ, anak isteri boleh masuk kat situ, kerana bila kita mengabaikan isteri dan anak-anak kerana judi. Tetapi kita juga perlu kita perlu untuk menjaga orang kata ucapan. Saya juga pernah melakukan kesilapan yang sama. Sewaktu saya berkhidmat di Persatuan Pengguna Islam Malaysia, banyak kata-kata saya yang mengguris hati orang, banyak kata-kata saya yang telah menyebabkan ada perkara yang saya mungkin melemparkan tuduhan. Walaupun benda itu benar sekalipun, kita perlu menjaga ayat-ayat yang tertentu untuk menyampaikan kepada masyarakat, kerana bila kita menjadi public figure, bila kita bila kita menjadi public figure, menjadi orang yang menjadi orang yang akan mendengar, seperti orang kata, orang akan, apabila kita sampai ke sesuatu, masyarakat akan mendengar. Jadi itu perkara yang saya telah banyak melakukan kesilapan, dan saya telah mula berubah dan terus berubah untuk menjaga kata-kata, kerana apabila kita mengeluarkan satu kenyataan, masyarakat akan mempercayai. Sebab itu kita kena ingat, bila kita menimbulkan fitnah atau kita melemparkan satu tuduhan, walaupun kita dalam keadaan beremosi, walaupun benda itu benar pun, kita kena jaga sikah kita dalam percakapan kita. Sebab apa? Sebab kita takut-takut kata-kata kita ni menyebabkan orang tersinggung, menyebabkan banyak benda yang saya buat silap dulu. Jadi saya selalu minta maaf. Jadi kita kena perhalusi dalam setiap kenyataan, dan teruskan berjuang, saudara Asri, teruskan lagi membuka mata kepada pihak-pihak berwajib untuk memberi satu kerjasama dan ataupun menjadikan jambatan antara pengguna dan juga pasukan polis dan pengguna dengan pihak berwajib untuk membentras kegaitan ataupun modus operandi judi ini yang telah berluasa di seluruh negara. Dan saya yakin banyak lagi orang akan mengikuti contoh anda untuk dalam menyebarkan pusat-pusat judi yang ada di negara kita. Jadi insya-Allah saya harap apa yang saya sampaikan ini, itulah saya faham. Dia kata begitu hanya kerana perasaan amarah bisa diusik. Kalau bisa tak diusik, rasa beliau tak ambil kisah. Tak, begini. Sebenarnya itulah sebenarnya dalam perjuangan ini saya juga menasihati khusus diri saya. Kita bila nak menyampaikan sesuatu ataupun dalam keadaan berjuang ni, pastikan kita dalam keadaan tidak beremosi. Kerana apa? Bila saya juga begitu. Bila saya beremosi, saya akan dalam keadaan, kadang-kadang kata-kata saya itu boleh menimbulkan fitnah. Kadang-kadang kata-kata saya itu boleh menimbulkan tuduhan ataupun tomahan. Kerana apa? Kita dalam keadaan marah. Kerana kita sekarang ni bergaduh dengan satu pihak, tetapi disebabkan kita marah, kita mengeluarkan kata-kata kadang-kadang melibatkan keluarga dia, anak isteri dia, kita akan terpalit dalam keadaan. Sebab itu bercakap itu kena pastikan dalam keadaan tidak beremosi. Kerana apa? Bila beremosi ni kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah. Itu memang biasa. Jadi insya-Allah lah kita harap-harap perkara ni, kongsikan video ini supaya sampai kepada saudara Asri. Dan saya juga sebenarnya rasa simpati terhadap ayanda saya, Tok Ki, Datuk Nazim Johan, iaitu merupakan ikon pengguna di Malaysia. Saya punya sifu, saya punya ayah didikan, guru didikan, kerana beliau berada di sisi dan beliau juga terpalit dengan keadaan ini. Dan saya harap kepada semua pengguna Malaysia fahami Tok Ki ataupun Datuk Nazim Johan, ketua aktivis PPIM, kemungkinan niatnya ikhlas untuk membantu Asri, duduk di sebelah Asri,
untuk membela beliau, kerana kita tahu tak semua orang berani membela dalam isu-isu perjudian. Jadi saya rasa Tok Ki tidak ada mempunyai sebarang masalah. Dan juga kepada kekanda Ustaz Mazizi, merupakan Presiden Perkit yang telah banyak membantu masyarakat dalam khususnya masalah sosial, gangsterism, dadah dan sebagainya, yang banyak bercakap di luar, yang telah banyak memperjuangkan isu hak rakyat, khususnya anak-anak muda. Saya rasa beliau juga tidak mempunyai masalah, tetapi kerana beliau juga untuk membela saudara asri, jadi kita harap-harap supaya kita semua terus menyokong Perkip dan juga Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan saya juga daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, gerakan kita daripada anak-anak muda, gerakan semboyan kita di seluruh Malaysia, mengucapkan tahniah kepada seluruh pasukan polis dan seluruh Angkatan Tentera Malaysia yang telah berkhidmat kepada rakyat Malaysia, berkhidmat untuk negara, berkhidmat kepada semua kepimpinan, daripada kepimpinan yang tertinggi sehingga kepimpinan bawahan, yang telah banyak memberikan contoh yang baik kepada negara kita, dan sehingga seluruh negara telah melihat bagaimana kita menangani COVID-19 ini dengan begitu peka dan efektif, dan juga efficient dalam kerja tugas masing-masing, dan sangat passion dalam tugas masing-masing. Dan kita harap kita terus memberi sokongan yang penuh kepada seluruh pasukan polis dan juga kepada semua pasukan di dalam Angkatan Tentera Malaysia, supaya mereka terus dilihat sebagai frontliner, barisan depan dalam menjaga keselamatan negara kita. InsyaAllah kita sama-sama doakan juga kepada saudara asri yang merupakan mungkin sahabat atau kawan ataupun seorang pengusaha yang kita rasa dia mungkin tersasul ataupun dia dalam keadaan beremosi bila berhadapan dengan media, dan mungkin pertama kali beliau berhadapan dengan media. Saya juga mengharapkan kalau beliau memohon maaf, kita juga memberikan kemaafan, kerana tidak ada orang yang tidak melakukan kesilapan. Jadi insya-Allah betul lah telajak perahu boleh dirunduh telajak kata buruk padanya, tetapi setiap manusia melakukan khilaf, dan kita harap saudara asli mohon maaf. Jadi insya-Allah kepada semua kita nakkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan juga kepada semua pihak berwajib dan semua kepimpinan yang tertinggi sehinggalah kepimpinan yang bawahan. InsyaAllah kita sama-sama kita berikan sokongan kepada semua agar kedamaian ini dapat dicapai. Jadi itu sahaja. Saya harap kepada semua terus bersabar. Kita minta supaya agar ia dapat diselesaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.